Jika sebelum ini suami dilemparkan dengan tuduhan dayus, kali ini para artis pula yang menjadi sasaran. Mereka dituduh dengan tuduhan yang bagi saya lebih dahsyat, iaitu kononnya sesiapa yang bersalaman dengan artis akan rosaklah roh dan jiwanya. Aduh, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Siti Afifah sekali lagi menjadi perhatian, all for the wrong reasons. Jika sebelum ini panas dengan isu suami dayus, sekarang ini panas pula bahawa kononnya sesiapa yang bersalaman dengan artis akan rosaklah roh dan jiwanya. Ayuh kita dengar apa yang beliau katakan. Saya mainkan daripada video TikTok ini, link dalam kotak description. Kita dengar apa yang Puan Siti Afifah katakan dan kemudian saya akan memberi sedikit react atau ulasan. Dia berebut. Kalau jumpa ulama berebut salam, bukannya kita berebut nak bersalam artis. Salam artis tu rosak roh kita. Jiwa kita akan rosak. Bila kita bersalaman dengan artis-artis dan sebagainya, roh kita akan rosak, jiwa kita akan rosak. Tetapi kalau kita berjumpa dengan orang-orang rajin ibadahnya, tak kira kita jumpa orang tua kita, pun dia ada roh dia sendiri. Jumpa dengan orang tua, bersalaman dengan orang tua itu sendiri pun dia memberi roh kepada kita. Okey, link bagi video TikTok ini dalam kotak description. Jadi macam seperti yang saya katakan, ini bagi saya adalah satu tuduhan yang amat berat, lagi serius. Dan alang-alang Puan Siti Afifah menyebut tentang bersalaman dengan orang tua, bersalaman dengan ahli ibadah. Bagaimana jika ibu dan bapa adalah ahli ibadah yang banyak beribadah, anak pula artis? Bolehkah mereka saling bersalaman? Nanti rosak ke roh dan jiwa ibu bapa? Atau anak-anak pula yang banyak beribadah, ibu atau bapa ialah artis? Boleh bersalaman ke mereka? Nanti rosak pula roh dan jiwa anak-anak kan? Jadi macam mana ini? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, baik, beberapa react ya. Pertama sekali, Puan Siti Afifah telah berbicara tentang roh. Padahal roh ialah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak diberikan ilmu tentang roh, melainkan sedikit sahaja, dan sedikit itu terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Jika seseorang itu berbicara tentang roh, padahal apa yang dia bicarakan itu tidak memiliki dalil, tidak memiliki asal daripada Al-Quran dan hadis yang sahih, maka dia telah masuk campur dalam urusan Allah, dan ini adalah satu kesalahan yang besar. Okey, ayuh kita ulang kaji ayat 85 surah Al-Isra, surah nombor 17, di mana Allah Subhanahu taala berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang roh. Katakanlah, jawablah, roh adalah daripada urusan Tuhanku, dan tidaklah aku diberi ilmu tentangnya melainkan sedikit saja. Jadi qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah roh ini adalah daripada urusan Tuhanku, adalah daripada urusan Allah. Jadi kita jangan berbicara tentang roh kerana ia adalah urusan Allah, dan tidaklah kita ini diberi ilmu tentang roh ini melainkan sedikit saja, dan sedikit itu adalah apa yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Jika tidak ada seorang itu berbicara tentang roh, padahal yang dibicarakan itu tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia telah masuk campur dalam urusan Allah. Padahal Allah SWT tidak pernah menerangkan perkara itu kepadanya. Jadi ini adalah satu kesalahan yang sangat serius ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, apabila Islam menganjurkan kita untuk saling bersalaman, khasnya di kalangan umat Islam, sesama umat Islam, Islam tidak meminta, tidak mensyaratkan kita menyemak latar belakang orang itu terlebih dahulu. Asalkan kita bertemu sesama Muslim, kita bersalaman. Kecuali jika ia melibatkan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram, maka bukan daripada adab Islam untuk saling bersalaman. Ayuh kita urang kaji hadisnya dalam Sunan At-Tirmizi. Okey, hadis nombor 2651
Jika ikut penomboran lain, hadis nombor 2727 dengan darjat yang sahih daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Tidaklah dua orang muslim yang saling bertemu lalu saling bersalaman kecuali diampunkan dosa-dosa bagi mereka berdua sebelum mereka berpisah. Okey, anjurannya umum dan kita tidak dituntut, kita tidak disyaratkan untuk semak latar belakang orang ni. Okey ke tak okey ni, aku salamkan rosak jiwa aku, salamkan rosak pula roh aku. Tidak ya. Jadi ini sekali lagi terdapat kesalahan di sana apabila kononnya didakwa apabila bersalaman dengan artis atau yang sebagainya itu boleh rosak roh dan jiwa orang yang salam itu. Ketiga, sesuatu yang kita semua maklum, Islam melarang kita daripada merendahkan ataupun menghina orang lain. Apabila dikatakan kononnya bersalaman dengan artis akan merosakkan roh dan jiwa seseorang, ia jelas merupakan satu bentuk perendahan dan penghinaan ke atas para artis. Dan di sini, ayuh sama-sama kita ulang kaji ayat nombor 11 daripada surah Al-Hujurat, surah nombor 49, di mana Allah Subhanahu taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairam minhun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kumpulan, janganlah satu puak daripada kaum lelaki memperolok-olokkan, mentertawakan, merendahkan satu puak, satu kaum daripada kaum lelaki yang lain. Boleh jadi mereka itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula satu kumpulan, satu puak daripada para wanita merendah-rendahkan, mengolok-olokkan, mentertawakan satu kaum, satu puak daripada para wanita yang lain. Boleh jadi mereka itu khairam minhunna, lebih baik daripada mereka. Okey? Sebab kalaupun kita ni nak menilai, kita hanya menilai dari sudut zahir. Kita tak suruh pun menilai. Tapi nak menilai pun secara zahir. Tapi kita tak tahu seseorang itu mungkin artis, tetapi hatinya jauh lebih bersih. Ibadah-ibadahnya jauh lebih ikhlas. Dan mungkin dia sebagai artis, tetapi dia tidak membuat tuduhan-tuduhan, cemohan-cemohan sebagaimana dalam video yang sedang kita bicarakan sekarang ini. Okey? Dan apabila seseorang itu berkata kaum itu, orang itu, kumpulan manusia itu sebagai buruk ke, sebagai celaka ke, sebagai apa, sebenarnya orang yang berkata itulah yang teruk. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Okey? Hadis nombor, sekejap ya, 4755 jika ikut penomboran syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, hadis nombor 2623. Alright, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza qala ar-rajulu halakan nasu fahuwa ahlakuhum. Apabila seseorang itu berkata celakalah manusia itu, maka dialah yang lebih celaka berbanding mereka. Jadi maknanya apabila seorang, katakan saya, mengatakan celaka ke, buruk ke, hina ke, rosak jiwa ke, apa kan, kepada satu kaum, kepada satu kumpulan orang, maka sebenarnya sayalah yang lebih teruk, sayalah yang lebih rosak. Oleh itu apabila dikatakan bersalaman dengan satu kelompok orang, yang ini para artis, baik pelakon ke, baik penyanyi ke, akan merosakkan roh dan jiwa, maka yang sebenarnya, roh yang jiwa yang sebenarnya telah rosak ataupun lebih resak ialah orang yang mengata kepada para artis tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan, ini adalah perkara yang serius. Okey, seandainya riak yang terakhir, seandainya ada orang yang membuat salah yang kita dapat lihat secara zahir, maka peranan kita ialah memberi nasihat, memberi teguran dan membetulkan mereka, bukan membuat tuduhan-tuduhan yang merendah-rendahkan dan menghina mereka itu. Dan di sini ada poin penting, jika kesalahan itu kita ketahui berlaku secara tertutup,
maka kita lakukan nasihat, teguran, pembetulan secara tertutup juga. Namun jika kesalahan itu berlaku secara terbuka, sebagai contoh di media sosial, maka pembetulan, nasihat, teguran juga dilakukan secara terbuka. Kenapa? Kerana di kalangan khalayak ramai mungkin ada yang telah terpengaruh dengan video tersebut kerana ia telah tersebar di media sosial, maka pembetulan hendaklah juga dilakukan secara terbuka supaya orang-orang yang mungkin sudah terpengaruh dapat tahu bahawa itu adalah satu kesalahan. Jadi tuan-tuan, itu beberapa react daripada saya. Moga-moga Puan Siti Afifah dapat menarik balik perkataannya itu, sebab bagi saya ialah sesuatu yang serius dan para artis boleh menuntut balik perkara itu di hari akhirat kelak. Saya bimbang Puan Afifah akan menjadi orang yang muflis di hari akhirat kelak, ya. Baik, sehingga sini sahaja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.